Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ya, saya kira kita sudah pun mengikuti episod yang terdahulu. Bagaimana status kita sebagai wakil ataupun sebagai duta Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, Khalifatul Ard, ya, wakil di muka bumi ini untuk kita urus tadbir. Dan jawatan sebagai khalifah ini tidak diberikan kepada malaikat, walaupun malaikat baik, tetapi kebaikannya statik. Kita tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain kerana kita ada yang diberi ilmu. Dia kata wa 'allama adama asma'a kullaha, diajar kepada Adam itu nama-nama benda. Nama-nama benda ini bukan saja nama, tetapi ialah attribute of nature ataupun teknologi kehidupan. Kita lebih arif tentang teknologi kehidupan berbanding malaikat, berbanding makhluk-makhluk yang lain. Justru kita sudah dilantik menjadi khalifah. Jadi tugas kita sebagai khalifah bila datang ke dunia ini ialah untuk menempuhi jalan. Kita bercakap tentang jalan, ya. Jalan untuk kita tempuh, ya. Jalan itu kita tidak berhak membuatnya, tetapi kita hanya perlu mengikutinya. Dan jalan ini dia ada marhalah-marhalah dia. Dia ada tempat-tempat singgah dia. Ya, stesen dia. Stesen yang pertama, stesen yang kedua, stesen yang ketiga, stesen yang keempat. Ini dia kata way ataupun bukan road tetapi way. Way itu maksudnya jalan hidup. Ya. Subhanallah, ya, tahap yang pertama ya kita perlu lalui dalam kita melalui jalan Islam ini ataupun tahap-tahap kita dalam kembara menuju Allah ini setelah kita ada tujuan ialah pertama memahami peraturan daripada Allah, iaitu memahami SOP, memahami peraturan, memahami syariat, undang-undang yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita kena belajar tentang syariat. Ya, ini kena faham betul-betul. Macam job spec lah. Kalau kita dilantik dalam satu organisasi, kita sebagai pegawai pemasaran, kita kena baca kita punya job spec, what do's and what don'ts. Macam tu juga kita kena baca apabila kita dilantik sebagai khalifah, apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita perlu lakukan, dan apa undang-undangnya dulu. Pertama, kita kena faham tentang syariat. Apa itu syariat? Syariat itu peraturan yang datang daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk dipatuhi dan diikuti oleh manusia, yang mengandungi 5 hukum: wajib, sunat, haram, makruh, harus. Sekali lagi saya ulang, ya. Apa yang dikatakan syariat atau takrif syariat? Peraturan yang datang daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam untuk dipatuhi oleh umat manusia sepanjang zaman, yang mengandungi 5 hukum saja. 5 hukum saja. Yang pertama wajib, yang kedua yang sunat, yang ketiga yang haram, yang makruh, dan yang harus. Inilah jalan hidup kita. Jalan hidup kita ni kita terbentang, ini wajib, ini sunat, ini haram, ini makruh, ini harus. Okey. Saya buat contoh supaya satu-satu ni supaya kita jelas. Yang wajib ni apa? Yang wajib ni buat berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib kita buat berpahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti kita buat. Mesti kita buat. Tak ada pilihan. Kalau benda wajib tu tak ada pilihan. Mesti kita buat. Kerana dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa. Okey. Sunat. Lepas wajib, sunat. Sunat itu dibuat berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dibuat berpahala, Allah sayang, Allah suka. Sebab ibadah sunat ni taqarrubi, ingat ya. Ditinggalkan tidaklah berdosa. Dia ekstra, nak buat sudah, tak buat sudah. Tetapi bagi orang yang nak kecintaan Allah, ibadah sunat ini dia buat sebab itu adalah ibadah yang mendapat kecintaan Allah, taqarrub dia dengan Allah. Jadi sekali lagi saya ulang, ya, sunat ini dibuat berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya sangat digalakkan untuk buat, elok kita buat.
Ya. Dan yang keempat, yang ketiga haram. Haram bila dibuat berdosa, bila ditinggalkan berpahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Makruh pula, makruh ini dibuat tidak berdosa, tapi Allah tidak suka. Tetapi bila kita tinggalkan kerana kita tahu ini Allah tidak suka, maka berpahala. Sekali lagi saya ulang, ada kesilapan tadi. Makruh itu ialah apabila dibuat tidak berdosa, tetapi apabila ditinggalkan kerana sedar Allah tidak suka, itu berpahala. Mana yang harus pula dibuat ataupun ditinggalkan tidak ada apa-apa. Kebanyakan hukum di atas muka bumi ini harus, makan harus, tidur harus dan sebagainya. Baik. Saya ingin buat contoh. Wajib. Buat berpahala, tinggal berdosa. Wajib ini antaranya solat. Wajib. Kita kena buat. Kalau tidak, berdosa. Kita kena wajib. Sunat. Sunat ini kita kena perbanyakkannya. Kena perbanyakkannya. Kerana apa? Kerana sunat ini dapat mengeratkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tetapi kena ingat 5 hukum tadi, yang wajib, yang haram, yang sunat, yang harus, yang makruh, semuanya perlu dibuat kerana Allah, lillahi ta'ala. Baru mematuhi yang dikatakan tugas kita sebagai khalifah. Kita buat tu kerana Allah. Contoh, saya ingat solat wajib kan? Kalau kita solat itu, kita solat itu kerana kita nak apa? Yang lain. Solat tu nak kaya. Contohnya solat duha, solat sunat lah. Kata solat duha kerana nak rezeki, tak boleh. Solat tu mesti kerana Allah. Contoh. Kita puasa tu untuk apa? Puasa untuk slim, tak boleh. Puasa tu wajib, kita buat tu kerana Allah. Begitu juga kita meninggalkan perkara yang haram. Contohnya, apa yang haram ni? Arak ni haram. Tapi kita perlu tinggalkan arak kerana Allah. Bukan, kita takut dengan arak ini dia akan merosakkan paru-paru, jantung dan sebagainya, menyebabkan kita ini. Tidak. Kita walaupun arak ini tidak merosakkan paru-paru kita pandai minum dan sebagainya, sedikit pun haram. Kerana apa? Kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Jadi penting kita buat tu kerana Allah, bukan kerana hikmah. Setiap perintah Allah ada hikmah dia. Kalau kita puasa, hikmah dia ada kesihatan. Kalau kita solat, kita berkata insya-Allah kita mendisiplin waktu kita. Kita akan lebih cakna dengan masa apabila kita jaga solat kita. Kita ada sifat kepimpinan dalam solat, ada imam, ada makmum dan sebagainya, terdisiplin kita. Tetapi itu hikmah. Tinggalkan makan babi kerana dalam babi ni ada pelatih helmet, yang mana dia sukar untuk dimatikan walaupun dengan suhu yang tinggi. Tetapi kita tinggalkan babi bukan kerana itu, tetapi kita tinggalkan babi kerana Allah. Jadi ini penting. Hikmah tu datang kemudian. Subhanallah. Ingat hukum hakam Allah ini terbahagi kepada 2. Kena faham. Satu, hukum hakam Allah yang bersifat sunnatullah. Satu lagi hukum Allah yang bersifat syariatullah. Yang bersifat syariatullah. Jadi hukum sunnatullah ni semua orang ikut lalunya. Hukum graviti, api sifatnya panas, kalau kita nak tanam pokok, hukum sunnatullahnya perlu ada baja, perlu ada tanah, ada garam galian, perlu ada cahaya, perlu ada air, misal kata, itu hukum sunnatullah. Tetapi yang dimaksudkan dalam konteks sebagai khalifah, kita kena mematuhi hukum syariatullah. Ini halal, ini haram, ini harus. Subhanallah, kadang-kadang orang merasakan hukum Allah ni anti-climax. Orang kata apa? Semua susah lah. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Kalau kita nak keluar negara, nak cari makanan yang halal, kemudian keluar negara nak tengok masuk waktu solat bila, kan mudah. Orang bukan Islam senang je, orang kafir pergi
membujur lalu, melintang, sapu. Tak ada apa masalah. Kita ni ada hal ini kita tak boleh. Banyak sangat tak boleh. Ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Ialah kita hamba. Ya, ad-dunya sijnun mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjara kepada orang mukmin. Ya, syurga bagi orang kafir. Apa tafsiran pada hadis ini? Kata ulama, ya, kita hanya menyampaikan antara sebab dunia ini dianggap penjara kerana di dalam dunia ini kita tak boleh buat suka-suka kita. Ya, nak makan tak boleh, kena beli yang halal, yang haram tak boleh makan. Nak cari rezeki yang halal saja, yang haram tak boleh. Kita ada seolah-olah penjara. Tetapi ingat, ya, subhanallah, saya nak buat contoh. Kalau kita mematuhi syariat, syariat ni umpama lampu isyarat di atas jalan raya. Lampu isyarat di jalan raya. Syariat, ya, yang 5 tadi, yang wajib, yang haram, yang sunat, yang harus, yang makruh ni, 5 ni umpama lampu isyarat. Lampu isyarat kita tahu, hijau tanda apa? Hijau berjalan, merah berhenti, kuning bersedia untuk berhenti. Di 4 persimpangan, kalau kita tengok ada lampu merah sebelah sini, kereta sini berhenti, ujung sana hijau, dia boleh pergi, ujung sini kuning, nanti pula dia kena bersedia, dia tak boleh, dia kena bersedia berhenti. Subhanallah, apabila sama-sama pemandu di atas jalan raya menjadikan lampu isyarat ni sebagai term of reference, rujukan mereka bersama, harmoni, takkan berlaku pelanggaran. Sebab itu melanggar lampu merah kesalahan besar. Kenapa? Boleh menyebabkan aksiden. Betul? Jadi begitu juga hidup di dunia. Ada lampu merah yang Allah tentukan. Riba tak boleh, arak tak boleh, dedak aurat tak boleh, rasuah tak boleh. Kenapa? Kalau kita langgar perkara ini akan melanggar hak orang lain. Hak orang lain akan marah. Terjadinya jurang antara orang kaya dengan orang miskin yang menyebabkan jurang emosi. Akhirnya orang miskin memberontak, orang kaya tak akan senang hidup dan sebagainya. Rosak ekosistem kehidupan apabila syariat dilanggar. Ya, memang lampu isyarat, ya, ini bukan satu sekatan kepada pergerakan kita di atas jalan raya. Hanya orang yang, minta maaf, ya, orang yang bodoh saja yang menganggap lampu isyarat ni satu sekatan pergerakannya. Tanda-tanda di atas jalan raya ni satu sekatan kepada pergerakannya. Bukan. Itu bukan satu sekatan. Tapi, dengar, ya, bukan satu sekatan, tapi satu kawalan untuk menyelamatkan. Allah katakan ini haram, ini halal. Allah buat tu dengan sayang. Allah buat tu dengan kasih kepada makhluknya, kerana Allah lebih tahu apa yang memudaratkan manusia berbanding dengan manusia itu sendiri. Lalu Allah kata haram walaupun kita suka. Allah lebih tahu apa yang memberi manfaat kepada kita walaupun kita tak suka. Tetapi Allah kata wajib kita laksanakan, itu kebaikan bagi kita. Itu bukan satu sekatan, tapi sebaliknya satu kawalan untuk menyelamatkan kita. Subhanallah, inilah syariat. Ya. Tetapi kalau kita tak nak terikat dengan syariat, kita bebas tapi terbabas. Ya, kalau kita tengok dalam kehidupan ini, berapa ramai manusia, ya, yang bertuhankan hawa nafsu. Ya, bila bertuhankan hawa nafsu, manusia A, manusia B juga bertuhan dengan hawa nafsunya, manusia C juga bertuhan dengan hawa nafsunya, dan hawa nafsu ini bertentangan antara satu sama lain, maka berlakulah pertembungan. Macam lampu isyarat tadi. Kereta di sana jalan juga. Dia kata hijau, dia jalan. Betul lah. Yang kata kat sini, merah pun saya nak jalan. Kuning pun jalan. Maka berlaku aksiden. Jadi sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, ya, perlu benar-benar kita mematuhi, ya, peraturan-peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana peraturan-peraturan ini sebenarnya untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ini penting. Ya, nisbah kita dengan Allah jauhlah. Sebagai perbandingan, misal kata ibu yang baik ada anak dia, ya, umur 2 tahun, kata bila ibu makan tom yum yang pedas, anak pun nak makan tom yum juga. Maka ibu yang baik, walaupun anak merengek, walaupun anak menangis, berteriak macam mana pun, dia tak akan bagi tom yum tu, kerana tom yum tu panas, tom yum tu pedas. Kerana ibu tahu itu akan memudaratkan anaknya.
Walaupun anak suka, walaupun anak nak, tapi dia tak bagi kerana dia sayang. Begitu juga lebih-lebih lagi Allah. Allah mengatakan arak ni haram, rasuah ni haram, penindahan aurat ni haram. Maka Allah tak bagi kita melakukannya. Walaupun kita suka, walaupun nafsu suka, tapi itu akan memudaratkan kamu. Ibu yang baik, bila anaknya demam, dia akan memberi ubat. Ubat tu pahit, dimasukkan ke dalam mulut anaknya, anak tolak, dia buka lagi, ya, jolok lagi, bagi masuk ubat tu juga. Sebab apa? Ya, anaknya tak suka ubat tu pahit, tapi ibu tahu pahit ubat itulah yang akan menyembuh sakit anak. Begitu juga Allah wajibkan kita solat subuh walaupun kita suka untuk tidur. Allah bangun, solat subuh tu baik untuk kamu. Kamu ada harta, keluarkan 2.5% untuk zakat harta kamu. Keluarkan harta kamu sebagai hibah, sebagai infak contoh. Ya, orang susah kamu bantu, ya, dan sebagainya. Walaupun pedih, walaupun perit, tetapi itu kebaikan bagi kamu. Ini syariat. Syariat dicipta oleh Allah untuk manfaat manusia, bukan untuk manfaat Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, tidak memerlukan apa-apa daripada makhluk, daripada kita. Syariat dibuat untuk memudahkan kita. Subhanallah. Ya, ini yang dikatakan syariat ini mesti dipatuhi atas dasar tauhid kerana Allah. Dan skop syariat 5 hukum ini luas, sangat meliputi. Persoalan diri ada, persoalan keluarga ada, persoalan masyarakat, organisasi, negara, semua ada. Daripada nak masuk tandas, kaki apa, hukumnya sunat dan sebagainya, sampailah mengatur sekolah, mengatur masyarakat, sampai mengatur negara dan dunia, semua ada 5 hukum. 5 hukum. Daripada sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara, semua ada dalam syariat ini. Contoh, saya buat contoh ya, yang very simple, yang kita kadang-kadang secara autopilot je kita buat, tetapi kita tak sedar itu ada hukum juga. Contohnya menguap lah. Menguap ni ada masanya menguap jadi wajib, ada masa menguap jadi haram, ada masa menguap jadi sunat, ada masa menguap jadi makruh, ada menguap jadi harus. Tengok menguap, saya buat contoh menguap aja. Bila menguap jadi wajib, menguap ni apabila kita mengepam lebih oksigen kerana kita kekurangan oksigen. Kata ahli sains lah, maafkan saya kalau kajian ataupun kenyataan ini tidak tepat, tapi yang saya baca begitu. Untuk kita pump oksigen banyak ke otak lebih bila kita ni automatik, ya. Jadi menguap ini bila kita letih sangat, kita perlukan oksigen lebih, kita menguap. Katalah dalam satu ceramah ni, semua ni ada orang-orang yang ternama, orang-orang yang ada ternama, ya, kita duduk dalam ceramah tu, mengikuti kuliah tu. Ustaz pun cakap, penceramah pun cakap, kita ni mengantuk sangat. Nak menguap segan, semua orang besar-besar ni, ya, kita pun tahan menguap, tangan menguap, walaupun nak mengantuk sangat, walaupun kita kekurangan oksigen, waktu tu kita tahan juga menguap. Dikira-kira kalau kita tak menguap tu boleh jadi pengsan, kita tak menguap tu, maka kedudukan tu wajib kita menguap. Wajib kita menguap. Itu tindak balas fisiologi kita, biologi kita untuk dapat lebih oksigen. Kalau kita tahan juga memudaratkan, macam waktu tu wajib kita menguap. Wajib apa? Dibuat berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi siapa yang wajib menguap waktu ni, menguaplah. Yang kedua, bila menguap, tadi menguap jadi wajib, sekarang menguap jadi haram. Bila kita menguap ni tak ada ngantuk, tak ada apa, tapi kita nak bagi sakit hati kawan kita cakap, kita sakit hati dia, kita pura-pura menguap, seolah-olah tu bahasa tubuh kita, diamlah, saya tak suka cakap awak, nak menyakitkan hati dia, kita buat pura-pura menguap. Itu haram. Menguap je dapat dosa. Menguap jadi sunat bila kita tutup dengan tangan kiri, kemudian kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat, dibuat berpahala, ditinggalkan tidak ada apa-apa. Kedudukannya eloklah kita buat. Tadi haram. Menguap ni makruh. Makruh macam mana? Allahu Akbar, tidak ditutup mulutnya, bosa, tenganga, hodoh nampak, buruk nampak, itu makruh. Bila menguap jadi harus, menguap gaya bebas, berdiri boleh, duduk boleh, baring boleh dan sebagainya. Jadi bayangkan
Dalam section yang paling kecil, iaitu section menguap saja, ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa, ada yang dapat tambahan pahala, ada kecintaan Allah, ada yang makruh Allah tak suka dan sebagainya. Menguap pun ada hukumnya, apatah lagi mengatur pendidikan, apa lagi mengatur ekonomi, apa lagi mengatur siasat ataupun politik, apa lagi mengatur kehidupan kita yang lebih luas. Sebab itu kita dalam nak makan ada peraturannya, ya, ada syariatnya. Dalam pakaian ada syariatnya, dalam pergaulan ada syariatnya, dalam mesyuarat ada syariatnya. Syariat inilah yang merangkumi seluruh hidup kita. Jadi orang yang hidup di jalan Allah, fikirannya sentiasa berkata, ini wajib dilakukan, ini haram dia tinggalkan, ini makruh dia tinggalkan, Allah tak suka, ini sunat walaupun ditinggalkan berdosa, tapi ini Allah sayang, dia lakukan. Maka orang ini sedang berjalan di atas jalan Allah. Begitu juga ketika dia mengatur perkara-perkara yang kecil sampai mengatur persoalan besar, sebagai sifat hamba dia merujuk kepada Allah. Contoh, dia lahir dia anak, dia tak boleh suka-suka lagi nama. Dia refer kepada hadis, nama yang baik macam mana, bermula dengan Muhammad. Bagi lelaki, bagi perempuan, nama yang baik macam ni. Apa yang patut dilakukannya pada usia anak 7 tahun. Dia kena akikah, dia kena sunat, dia bersedekah. Kemudian bila dia dah besar, nanti nak dihantar ke sekolah yang macam mana, Awaluddin Ma'rifatullah. Kemudian nanti bila dia dah besar sikit, dia nak berpakaian macam mana, dia pakaian menutup aurat. Semua dia kena rujuk term of reference dia Al-Quran. Macam mana nak atur anak, macam mana nak atur keluarga, macam mana nak atur, subhanallah. Selagi kita mengikut syariat, artinya kita sedang berjalan di jalan Allah. Itu. Dan jalan Allah ini akan menjanjikan takwa, dan bila takwa, Allah akan jaga kita. Ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Yang ini yang kita harapkan di dalam yang dikatakan mematuhi syariat. Inilah jalan Allah, ya, satu jalan yang panjang, tetapi ini jalan yang paling pendek dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.